Menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi setiap seorang hamba ada martabat yang tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hamba itu tidak dapat mencapai matlamat tersebut dengan amalannya, maka Allah SWT terus mengujinya dengan perkara-perkara yang tidak disenanginya, seperti sakit, susah dan sebagainya, supaya dengan perantaraan perkara-perkara yang tidak disenanginya itu dia dapat mencapai martabat tersebut. Riwayat oleh Abu Ya'la. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap seorang hamba ada martabat yang tertentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila hamba itu tidak dapat mencapai martabat tersebut dengan amalannya, maka Allah SWT terus mengujinya dengan perkara-perkara yang tidak disenanginya, seperti sakit, susah dan sebagainya, supaya dengan peradaan perkara-perkara yang tidak disenanginya itu dia dapat mencapai martabat tersebut. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, semua perkara yang menimpa seseorang Muslim, sama ada letih, sakit, risau, kesedihan, kesusahan atau kebimbangan, bahkan musuh dan duri, merupakan asbab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, semua perkara yang menimpa seseorang Muslim, sama ada letih, sakit, risau, kesedihan, kesusahan dan atau kebimbangan, bahkan kesukaan duri, merupakan asbab dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam yang terkena tusukan duri, malah kesusahan yang lebih kecil daripada itu pun akan diberi ganjaran satu darjah dengan sebab kesusahan itu, dan satu dosa diampunkan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam yang terkena tusukan duri, malah kesusahan yang lebih kecil daripada itu pun akan diberi ganjaran satu darjah dengan sebab kesusahannya itu, dan satu dosa dimaafkan. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, bala berterusan akan menimpa orang mukmin, lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala berterusan akan menimpa orang mukmin, lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, pada anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah SWT memuji seseorang hamba yang Islam dengan apa-apa penyakit jasmani, maka Allah SWT akan perintahkan seorang malaikat, teruskanlah menulis ganjaran amalan yang biasa hamba ini amalkan semasa dia sihat. Sekiranya Allah SWT menyembuhkannya, maka Allah SWT akan membersih dan menyucikannya daripada dosa-dosanya. Dan sekiranya Allah SWT mengambil nyawanya, maka Allah SWT akan mengampuninya dan merahmatinya. Riwayat Abu Ya'la.
Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah SWT memuji seseorang hamba yang Islam dengan apa-apa penyakit jasmani, maka Allah SWT akan perintahkan seorang malaikat, teruskanlah menulis ganjaran amalan yang biasa hamba ini amalkan, iaitu semasa dia sihat. Sekiranya Allah SWT menyembuhkannya, maka Allah SWT akan membersih dan menyucikannya daripada dosa-dosanya. Dan sekiranya Allah SWT mengambil nyawanya, maka Allah SWT akan mengampuni dan merahmatinya. Sayyidina Syaddad bin Auf radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku timpakan ujian dengan musibah, sakit dan lain-lain kesusahan ke atas salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman dan dia memuji daku kerana redha, maka aku akan memerintahkan para malaikat, tulislah segala ganjaran amalannya yang baik sebagaimana yang biasa kamu tulis semasa dia sihat. Sayyidina Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, apabila aku timpakan ujian dengan musibah, sakit dan lain-lain kesusahan ke atas salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman dan dia memuji daku dengan redha, maka aku akan memerintahkan para malaikat, tulislah segala amal ganjaran amalan yang baik sebagaimana yang biasa kamu tulis semasa dia sihat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, demam panas dalam dan sakit kepala menimpa mana-mana hamba Allah SWT, lelaki maupun wanita, secara berterusan, sehingga penyakit-penyakit itu tidak akan meninggalkan pada mereka sebarang dosa walaupun sebesar biji sawi, sedangkan sebelum itu mereka menanggung beban dosa sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Abu Ya'la Majmu' Dawi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demam panas dalam dan sakit kepala menimpa mana-mana hamba Allah SWT, lelaki maupun wanita, secara berterusan, sehingga penyakit-penyakit itu tidak akan meninggalkan pada mereka sebarang dosa walaupun sebesar biji sawi, sedangkan sebelum itu mereka menanggung beban dosa sebesar gunung Uhud. InsyaAllah kita dimulakan oleh Allah SWT. Hari ini kita dengar beberapa hadis Nabi SAW tentang ujian Allah Taala terhadap sakit kepada hamba-hambanya, yang mana sakit yang diberikan kepada orang mukmin ini merupakan satu perkara yang Allah nak hapuskan dosa. Jadi itu sebab kalau kita menerima penyakit atau sebarang sakit, maka kita biasa redha kepada Allah Taala. Dengan keredaan itu, dengan kesabaran itulah, maka Allah ganjarkan dia dengan ganjaran yang diampuni dosanya, diangkat derajat dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita dimulakan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita ditimpa penyakit, maka tidak usah kita berkeluh kesah ataupun rasa risau, kerana semua penyakit-penyakit itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh, maknanya penyakit itu, dosa itu telah terampun olehnya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sampaikan begitu baik ini kepada semua ahli keluarga kita, sahabat-sahabat dan kita seluruh umat, dan kita insyaAllah akhiri dengan tasbih para dan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ila lazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.